السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari surah Al-Baqarah. Dari surah Al-Baqarah. Bermula dari ayat yang pertama lah kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan masuk ataupun kita akan mula
dari surah Al-Baqarah, surah yang istimewa juga, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita dari orang yang senantiasa baca surah Al-Baqarah. Pertama-tamanya, surah Al-Baqarah ni ada kelebihan yang khusus yang terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihan surah Al-Baqarah, walaupun dia ni panjang, paling panjanglah surah dalam Quran, tapi antara kelebihan dia, dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim juga diriwayatkan di Musnad Imam, dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan juga An-Nasa'i, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum qubura, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu asy-syaitan." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengikut kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, jangan jadikan rumah-rumah kamu seperti kubur atau sebagai kubur. Jangan jadikan rumah kamu ni sama seperti kubur. Apa maksud dia? Maksud dia jangan rumah kamu ni sunyi dari bacaan Al-Quran. Kerana kubur ni tempat sunyi, tidak dibacakan padanya Al-Quran. Kita tengok tak ada orang buat ibadat lah. Ni dalam atas kubur ni bukan tempat untuk beribadat. Kubur ni tempat orang panggil tanam jenazah. Lepas tu kita tinggal dia. Bukan satu tempat nak buat ibadat. Nak buat ibadat di masjid. Jadi dalam hadis ni menunjukkan Nabi mengisyaratkan bahawa kubur ni bukan tempat ibadat. Sehingga Nabi kata jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Kalau ada sebahagian daripada orang yang tiba-tiba dia jadikan kubur tu tempat ibadat, maknanya dia telah menyalahi panduan dalam agama. Sehingga sebahagian daripada kubur-kubur tu jadi macam lebih hebat dia daripada masjid. Orang duduk doa situ, baca Quran situ, semayang situ. Padahal tempat ibadat adalah masjid. Kubur ni tidak tempat ibadat. Dan Nabi SAW dah bagi isyarat dalam hadis ni, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Berarti bacalah Quran di rumah kamu. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, sesungguhnya rumah yang dibacakan padanya surah Baqarah, la yadkhuluhu syaitan, tidak dimasuki oleh syaitan. Tidak dimasuki oleh syaitan. Jadi ini antara kelebihan utama surah Al-Baqarah. Kalau ada orang rasa semua dia nak selamat daripada gangguan syaitan, maka dia duduk rumah dia baca surah Al-Baqarah. Ramai muslim orang nak masuk rumah, nak pindah rumah, nak apa ni, hujung-hujung tahun ni ada orang nak pindah, nak pergi mana-mana lah. Maka kita katakan bila nak masuk rumah, sama ada hak pindah ataupun hak duduk lama dah pun, maka bacalah dalamnya surah Al-Baqarah. Tak semestinya baca serentak satu kali semua. Mungkin pagi sikit, malam sikit, sambung lagi pagi esok. Kita bacalah surah Al-Baqarah. Itu kelebihan dia yang pertama.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dia dengar padanya bacaan surah Al-Baqarah. Bila syaitan dengar, syaitan lari. Itu dalam perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan dalam oleh Imam An-Nasa'i dalam Al-Yawm Al-Lailah. Kemudian kata Ad-Darimi dalam Musnad dia dari Ibnu Mas'ud, syaitan keluar daripada rumah dalam keadaan terkentut, kata maksud. Walahu durat, sama seperti azan. Azan ni bila syaitan dengar lari bertempiaran sambil terkentut. Maka kata Abdullah Ibn Mas'ud dalam riwayat Ad-Darimi, begitulah juga waktu syaitan dengar surah Al-Baqarah. Malah kata Abdullah Ibn Mas'ud, man qara'a 10 ayat min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dhalika al-bait syaitan tilka al-lailah. Siapa baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pun syaitan tak masuk. Itu perkataan Ibnu Mas'ud lah. Okey. Dia kata 10 ayat dalam surah Baqarah tu, 4 ayat yang pertama, lepas tu ayat kursi, lepas tu 2 ayat selepasnya, 3 ayat selepas akhir surah Baqarah. Kita tak baca tu maknanya belum tidur pun Nabi ajar baca ayat kursi. Ayat kursi ini salah satu ayat dari surah Al-Baqarah. Kemudian juga termasuk sunnah baca akhir ayat surah Baqarah. Amanar Rasul dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian Allah bin Mas'ud sebut ada 4 ayat di awal. Kalau nak baca boleh juga. Maksudnya apa? Surah Al-Baqarah ni adalah pendinding daripada syaitan. Okay? Dan disebut oleh Abu Hatim Ibn Hibban bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in sanaman wa inna sanamal Qur'ani al-Baqarah wa inna man qara'aha fi baitihi laylatan lam yadkhulhu asy-syaitanu 3 layalin wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu asy-syaitanu 3 ayyam. Rawahu Abul Qasim At-Tabrani wa Abu Hatim bin Hibban fi sahihihi wa Ibnu Mardawayh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut riwayat At-Tabrani dan juga Ibnu Hibban, sesuatu ni Rasulullah kata tiap sesuatu ni ada sanam. Sanam ni kemuncak dia. Dan puncak Al-Quran ataupun yang paling utama dalam Quran adalah surah Al-Baqarah. Siapa yang baca di dalam rumahnya di waktu malam, tidak dimasuki syaitan selama 3 hari. Dan siapa yang baca waktu malam, tidak dimasuki rumahnya oleh syaitan selama 3 malam. Dan siapa yang baca di waktu siang, tidak dimasuki syaitan selama 3 hari. Okey, itu satu ni kelebihan dia. Kelebihan dia yang kedua, dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW pernah mengutuskan satu kumpulan. Nabi ni dia ada banyak saraya. Saraya ni maknanya kumpulan-kumpulan yang Nabi hantar dia buat risikan ke, buat ada urusan negara ke. Jadi Nabi hantarlah beberapa orang untuk satu kumpulan pergi sana. Jadi satu hari Nabi ni, dan bila Nabi pergi hantar, mesti Nabi akan lantik seorang jadi ketua.
Mesti Nabi akan lantik seorang jadi ketua, jadi dia ni ketua, mu ikut dia semua. Dan memang lagu tu pun kan. Kalau kita lah ni, kalau dari sudut ketenteraan ke apa, so bila kita keluar, kena lantik seorang jadi keluar. Jadi fastaqra'ahum, Nabi pun tanya, okay? Siapa yang paling pandai baca Quran di kalangan kamu? Fastaqra'a kullu wahidin minhum ma ma'ahu minal Quran. Fa'ata 'ala rajulin min ahdathihim sinnan. Tiba-tiba dalam ramai-ramai itu Nabi tanya, ada seorang budak muda. Budak muda paling muda di kalangan ramai-ramai itu. Nabi bertanya, kamu ada apa daripada Al-Quran? Ma ma'aka minal Quran? Apa yang ada daripada kamu dari Al-Quran? Ma'i kadza wa kadza wa suratul Baqarah. Dia kata aku adalah hafal sikit-sikit surah sekian dan juga surah Al-Baqarah, dia kata. Qala Nabi kata, kamu hafal surah Baqarah? Dia kata, Nabi kata, na'am, ya. Qala idhhab fa anta amiruhum. Nabi kata, pergi, kamu akan jadi ketua kepada semua mereka. Lalu bila Nabi lantik budak muda jadi ketua, orang tua ni dah orang besar ni tak setuju. Orang tak puas hati. Bila tak puas hati, qala rajulun min asyrafihim, wallahi ma mana'ani an ata'allama suratal Baqarah illa anni khashitu alla aquma biha. Ya, dia bukan tak puas hati apa, dia kata apa? Aku sebenarnya tak hafal surah Baqarah bukan sebab tak boleh hafal, inni illa anni khashitu alla aqumu biha. Melainkan aku takut aku tak boleh nak bawa surah tu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul Qur'ana waqra'uhu fa inna mathalal Qur'ani liman ta'allamahu fa qara'a wa qama bihi kamathali jirabin mahshuwin miskan yafuhu rihuhu fi kulli makanin wa mathalu man ta'allamahu fayarqudu wa huwa fi jawfi kamathali jirabin ukiya ala miskin. Dia kata, siapa Nabi SAW bacalah Quran dan belajarlah dia serta ni perumpamaan orang yang baca Quran. Orang belajar Quran, dia baca dan dia menunaikan bacaan itu. Maknanya dia amalkan apa dia baca tu. Sepertilah satu bekas yang berisi dengan kasturi, bekas yang terisi dengan kasturi, sehingga bekas tu berisi kasturi dan harumannya semerbak dengan bau. Sedangkan orang yang belajar tapi dia tak baca, dia tidur daripada Al-Quran, maka seperti orang yang di dalamnya ada kasturi tapi tertutup sehingga tidak boleh dimanfaatkan atau tidak boleh tertutuplah kita kata. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi daripada hadis ni, cerita dia ialah seorang yang memiliki surah Al-Baqarah walaupun usia dia muda, Nabi dahulukan dia sebagai pemimpin kepada orang yang lebih tua. Apa? Kemudian yang ketiga, kelebihan surah Baqarah ni juga, pernah satu hari, hadis ni riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Satu hari seorang sahabat nama dia Usaid bin Hudayr. Seorang sahabat nama dia Usaid bin Hudayr. Usaid bin Hudayr ni, dia satu malam dia duduk baca Quran, baca surah Baqarah. Dekat dengan dia ada kuda yang tertambak, diikat.
Jadi bila dia baca, tiba-tiba kuda tu jadi jalatil faras. Kuda tu jadi liar. Jadi macam apa tu? Liar. Dia kata aku pun diam. Kuda tu pun diam. Bila aku baca, kuda tu jadi liar balik. Okey, fansaraf. Aku pun berhenti. Masa tu dia kata apa? Sebab masa tu ada anak aku nama dia Yahya duduk dekat tu. Aku bimbang, takut-takut bila kuda tu liar ke apa-apa kena apa tu anak dia jadi bahayalah. Dia pun berhenti. Bila dia berhenti baca, falamma dia kata akharahu rafa'a ra'sahu ila as-sama' hatta ma yaraha. Kemudian falamma asbah haddatsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bila sudah tu dia pun angkat kepala tengok ke atas, tengok langit. Tengok-tengok dia ada satu cahaya, awan yang bercahaya. Sampailah naik sampai hilang. Pagi esoknya dia pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun tanya kepada dia dan Nabi kata wa tadri ma dzaka, kamu tahu tak awan tadi? Awan tadi yang seperti pelita dia pun mithlul masabih. Awan seperti lampu. Nabi tanya dia, wa tadri ma dzaka, kamu tahu tak apa awan tu? Qala la, dia kata aku tak tahu. Qala tilkal malaikatu danat li sautika walau qara'ta la asbahta yanzurun nasu ilaiha la tatawara minhum. Nabi kata itu adalah malaikat. Dia turun dekat dengan kamu nak dengar bacaan kamu, nak dengar suara kamu baca Quran. Sekiranya kamu baca sampai pagi, nescaya orang ramai boleh tengok tanpa terselindung pun awan tersebutlah, malaikat tersebut. Wallahu ta'ala alam. Jadi depan kita ni ada 3 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkaitan dengan surah Al-Baqarah. Ada satu lagi hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dampingkan dia dengan surah Ali Imran, bersama, gandingkan dia dengan surah Ali Imran, iaitu hadis dari riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Ahmad, dan di dalamnya ataupun adalah syawahid di dalamnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bersabda, ta'allamu suratal Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasratun wa la tastati'uha al-batalah. Wa la tastati'uha al-batalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, belajarlah surah Baqarah, kerana sesungguhnya siapa yang ambil atau ada padanya surah Baqarah, atau fa inna akhzaha barakah, mengambil surah Baqarah ini satu keberkatan, wa tarkuha hasratun, dan meninggalkannya satu kerugian, wala tastati'uha al-batalah, dan tidak boleh dikalahkan oleh al-batalah ni, iaitu ahli sihir. Mana surah Baqarah ni juga adalah surah yang melindungi seorang daripada sihir. Boleh faham? Siapa yang ambil surah Baqarah akan dapat keberkatan. Siapa yang tinggalkan surah Baqarah akan dapat kerugian.
Dan siapa yang baca surah Al-Baqarah, dia tidak boleh dikalahkan oleh ahli sihir. Tidak boleh dikalahkan oleh sihir, as-sahara. Kemudian Nabi pun diam sekejap. Duduk sekejap Nabi diam. Lepas tu Nabi sebut sekali lagi. Nabi kata, bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Bacalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran, kerana kedua-duanya adalah Zahrawani. Zahrawani. Disebut Zahrawani mana Al-Munayyiratani. Dua surah yang bercahaya. Dua surah yang bercahaya, Munayyirah. Kemudian yudhillani sahibahuma yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatani aw ghayayatani. Yang kedua ni juga akan memayungi sahibahuma, tuan yang baca kedua surah ni di hari kiamat, seperti dua awan. Au ghayayatani, dua awan yang berarak daripada atas kamu. Jadi panas di siang di hari akhirat, maka ada yang melindungi daripada itu. Tengok surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran. Siapa yang baca dia? Okey. Au firqani min tairin sawaf, atau seperti kumpulan burung yang berterbangan di atas. Maknanya yang sifat dia melindungi itu seperti kalau burung banyak tiba-tiba rebah atas kita, dia jadi teduh. Lebih kurang macam tu jugalah nanti surah Al-Baqarah. Lebih kurang macam awan Nabi sebut, ataupun burung, kumpulan burung yang melindungi orang yang membacanya. Baik. Wa innal Qur'ana yalqa sahibahu yawmal qiyamah hatta yanshaqqa anhu qabruhu karrajuli syahibi fayaqulu qail. Dia kata Quran ni akan bertemu dengan tuannya pada hari kiamat. Sewaktu terbelah kuburannya di hari kiamat, datang dalam rupa seorang lelaki yang baik rupanya. Lalu dia tanya, hal ta'rifuni, mu kenal ke aku ni siapa? Dia kata, aku tak kenal kamu. Quran tu jawab, akulah Quran yang kamu telah berdamping denganku di siang dan juga malam. Jadi Quran akan mendampingimu. Jadi itu kelebihan Quran secara umum, tapi dalam hadis ni kita fokus kepada kelebihan surah Al-Baqarah, iaitulah dia akan memayungi orang yang membacanya pada hari kiamat, surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, disebut dalam riwayat Imam Muslim, bukan sekadar dia ni memayungi orang yang membacanya, tetapi dalam riwayat Imam Muslim, yuhajjani an sahibihima, dia akan berhujjah di hadapan Allah untuk orang yang membacanya. Makna Quran ni juga akan jadi pembela orang yang membacanya di hari kiamat, terutamanya surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ni dan juga Ali Imran disebut memayungi orang yang membacanya di hari kiamat, akan menemani mereka pada hari kiamat, dan juga akan berhujjah untuk mereka pada hari kiamat. Jadi fadilatnya besar. Cuma orang nak baca tu lah muka panjang. Baqarah ni 2 juzuk setengah. 2 juzuk setengah ni Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dalam serakaat je.
Malah lebih lagi Nabi sambung lagi surah Ali Imran. Kita kalau baca surah Al-Baqarah agak-agak berapa muka surat boleh. Kalau imam baca satu muka surat, kita rasa panjang tu. Betul? Kebanyakan di mana-mana lah ni qadar bacaan yang sesuai ngam-ngam pak kita ni setengah muka surat je orang selesa. Orang tu selesa setengah muka surat. Kita baca satu muka surat pun dia kata apa? Panjang, tak baca. Dia selesa satu muka surat. Hak paling syok dia baca 1-2 ayat. Itu kita. Kalau Nabi SAW, kalau sembahyang tahajud malam Nabi baca surah Baqarah ni 1 rakaat aja. 2 juzuk setengah. Saya pernah dulu satu hari dulu masa masjid Mustaqim dulu, saya ingat saya pernah cerita dah. Kita baca surah apa tu, solat gerhana matahari. Solat gerhana matahari ni kan baca panjang. Kita bermula awal gerhana, kita berakhir pada berakhirnya gerhana. Jadi agak panjanglah waktu dia. Kemudian tengoklah hadis Nabi baca surah Baqarah. Kita pun Nabi baca panjang lah, Nabi baca panjang. Kita pun tak apalah, kita baca surah Baqarah lah panjang. Saya pun baca surah Baqarah, bukan baca surah penuh. Surah Baqarah ni 2 juzuk setengah. Kita baca depan sikit dalam 10 muka surat, belakang pula sikit dalam 10 muka surat, ataupun dalam tak sampai 10 muka surat. Sikit je. Belakang tu dalam tak sampai 10. 7, 8 macam tu. Depan lebih kurang dekat 10. Jadi kita ambil setengah juzuk lebih sikit. Dia 2 juzuk setengah, kita ambil setengah juzuk sikit, setengah. Mana kalau kita kata dia ada 5 bahagian, kita baru ambil 1/4 daripada surah Baqarah lah. Mudah-mudah 1/4 kita baca. Lepas sudah mayang tu, orang kata lama ustaz macam. Berasa nak cabut lutut dia tu, berasa nak cabut lutut. Setengah muka surat, setengah juzuk, memang setengah juzuk pun lama sebenarnya kalau orang tak rasa lah. Tapi nak kata itulah kekuatan kita yang kita rasa kuat. Padahal kalau dibandingkan dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat para sahabat, salat pada para ahli ibadah, salat kita tu sebenarnya salat orang lemah. Kalau kita rasa panjang tu, kita salat tarawih tu kita rasa ke sebelah siap tu kita lama dapat kita mayang. Kalau mayang 9.30 tu syok, ke 9 start 9.30 habis syok. 9.45 10 ngam-ngam. 10.30 sebelah lama dia boleh baca. Padahal itu masih solat orang lemah. Kalau kita tengok orang lain solat, tak usah jauh lah. Zaman kita ni ada lagi orang yang solat sampai tengah malam. Ada orang yang solat sampai baca 10 juzuk satu malam. Kita satu juzuk rasa letih dah. Zaman kita ni ada lagi. Baca 10 juzuk 3 hari khatam. Ada. Jadi maksudnya apa? Belajarlah Quran. Bacalah dia. Kelebihan dia sangat banyak. Saya cakap ni pun dalam keadaan kita sedar. Saya sendiri pun tidaklah nak kata baca banyak benar. Jadi kita sama-sama ambil peringatan. Ambil peringatan, jadikan ada wirid harian kita dari Al-Quran. Okey? Dan kalau kita nak ambil surah-surah yang paling utama, termasuk yang surah kita boleh jaga dia adalah surah Al-Baqarah. Jadikan dia bacaan di rumah kita. Sebab kelebihan dia ada untuk diri, ada untuk rumah. Dan ada untuk urusan dunia, dan ada juga urusan akhirat. Surah Al-Baqarah ni.
Jadi pakat sama-sama kita baca. Jadikan amalan. Sebab kita ni kadang-kadang budaya kita pergi mana-mana Yasin. Masuk rumah Yasin. Nak orang pergi sambung belajar Yasin. Nak gapo pun Yasin. Betul lah Yasin tu sebahagian dari Al-Quran. Tapi ada surah-surah yang utama ni patutnya kita jadikan kebiasaan kita baca. Termasuklah surah Baqarah, surah Kahfi, surah Sajadah, surah Al-Mulk. Ini benda surah-surah. Dan banyak lagi lah surah-surah utama yang kita boleh jadikan wirid harian kita, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian surah Al-Baqarah adalah surah yang diturunkan di Madinah. Surah diturunkan di Madinah. Tanpa khilaf, dia adalah surah yang diturunkan di Madinah. Dan semalam pun saya ada cerita dalam satu kuliah semalam, cerita tentang kalau kita tengok by nature ataupun dari sudut uslub Al-Quran. Kalau kita belajar Al-Quran, kita kenapa ulama bezakan ataupun bahaskan ada surah turun Quran di Madinah, ada surah turun di Mekah. Salah satu daripada keistimewaan bila kita tahu, kita boleh tengok macam mana uslub Al-Quran mendidik orang Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam umur dakwah Nabi 23 tahun. Nabi dilantik jadi Rasul umur 40, Nabi wafat umur 63. Dalam 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Mana Nabi duduk di Mekah lebih lama daripada duduk di Madinah. Maka dalam 13 tahun di Madinah, di Mekah ni turun ayat-ayat Quran yang bersifat macam mana nak dibandingkan dengan ayat-ayat turun di Madinah. So bila perhatikan, kita boleh tengok uslub bagaimana Al-Quran mendidik umat Islam. Jadi mula-mula turun di Mekah ni, dia tak cerita bab hukum hakam. Kalau nak cari ayat tentang jihad, tak ada di Madinah, tak ada di Mekah. Ayat tentang jual beli, ayat tentang hukum qisas, ni surah Baqarah semua cerita. Di Mekah cerita tentang akidah tauhid. Sebab tu saya mulakan surah kita baca tafsir, kita start juzuk 30 dulu, supaya kita nak ambil surah-surah yang turun di Mekah dulu. Pasal apa? Surah yang turun di Mekah banyak cerita tentang akidah, keimanan, bina keyakinan dulu kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, kadang-kadang budak-budak bila kita suruh dia semayang, semayang. Suruh dia semayang, dalam keadaan akidah dia tak mantap, dia tak rasa kemanisan dan dia tak faham kenapa dia nak kena solat. Dia solat pun main-main. Tak nanti budak-budak lah, kalau orang tua pun lagu tu juga. Kalau akidah dia tak mantap, tak sempurna, maka dia tak akan rasa nilai kemanisan ibadah. Dan begitu juga kalau dia tak jaga bab akidah dia tergelincir dalam soal akidah keimanan, maka ibadat dia juga boleh jadi sia-sia. Man yusyrik billahi faqad habita amaluhu. Siapa yang berlakukan syirik kepada Allah, binasalah amalan-amalannya. Jadi uslub Al-Quran lebih mementingkan akidah, itu asas. Macam mana uslub Allah Ta'ala ni turunkan ayat berkaitan dengan keimanan kepada Allah, keimanan dengan kiamat, keimanan. Jadi sebab tu dibahaskan. Ini surah Madinah, ini surah Mekah, supaya kita tahu macam mana uslub Al-Quran. Jadi kalau kita dah baca juzuk 30 sebelum ni, sebab tu tuan-tuan kita dengar cerita bab akhirat, bab kiamat, bab Allah, bab macam mana malaikat. Ni surah Al-Adiyat cerita malaikat. Cerita surah An-Nazi'at cerita malaikat. At-Takwir, Al-Infitar cerita tentang hari kiamat. Ni cerita tentang bagaimana Allah bersumpah. Cerita tentang
hakikat Allah Azza wa Jalla sendiri, nama dia, sifat dia. Ini soal akidah. Bila habis mantap bab ni, mari surah Al-Baqarah cerita. Tapi masih lagi ada, bukan kata tak ada langsung soal akidah di Madinah ni ada. Masih ada, tapi penegasan kepada foundation asas akidah banyak duduk di Mekah. Jadi bab itulah kita, bila kita nak didik anak-anak kita, nak didik diri kita sendiri, nak memahami agama ni seperti yang Allah Ta'ala kehendaki, maka kita perhatikan uslub Al-Quran. Mulakan kefahaman kita dalam agama, atau kita nak ajar anak-anak kita berkaitan dengan agama, mulakan dengan akidah. Tak payah hak tinggi-tinggi. Kita ada 3 usul. 3 usul yang kita kena jaga dalam agama berkaitan dengan akidah. Nombor 1, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, wa man nabiyyuka, siapa nabi kamu? 3, wa ma dinuka, apa agama kamu? Dan ini kita dah baca pagi-pagi tu, kita kena jelaskan kepada anak-anak kita. Apa erti zikir? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ini 3 usul, 3 asas yang kita kena jaga dalam bab akidah. Fahamkan anak-anak kita tentang Allah, fahamkan tentang Nabi Muhammad, fahamkan tentang Islam. Sumber Islam ni daripada mana? Sehingga kadang-kadang bila kita dengar orang kata apa agama yang paling awal, paling tertua, maka ada orang Hindu jawab dialah yang paling tua. Pasal apa? Dia dah 3000 tahun. Islam baru 1500 400 tahun, kita kata salah. Sebab dia tak faham tentang agama Islam. Agama Islam ni bukan Nabi Muhammad punya. Nabi Muhammad ni yang terakhir dah daripada Rasul. Sebelumnya ada 25 Rasul hak kita tahu. Hak kita tak tahu lagi banyak. Nabi-Nabi lagi. Sejak daripada Nabi Adam AS, manusia pertama dicipta, apa agama Nabi Adam AS? Islam. Kerana Islam adalah agama menyembah Allah, Tuhan yang mencipta kita. Jadi uslub Quran ajar kita pemantapan akidah di awal-awal pengajian. Jadi kita, sekali lagi saya sebut, tuan-tuan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah khatam juzuk 30 dulu. Sekarang ini kita dah masuk surah Al-Baqarah. Akan ada lagi cerita akidah, tapi itulah alasan kenapa kita mulakan pada juzuk 30. Baik, habislah kelebihan dia. Dan juga tentang surah Madinah atau surah Baqarah ni adalah surah yang diturunkan di Madinah tanpa khilaf di kalangan ulama, kerana ataupun surah bahawa surah Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Adapun berkaitan dengan terjemahan dan juga tadabbur, insya-Allah kita sambung pada minggu hadapan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.